Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosalinda binti Muhammad Zakaria, mewakili seluruh ahli kumpulan saya. Kumpulan kami akan membentangkan mengenai tajuk faktor masyarakat dan demografi mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Apa itu masyarakat? Masyarakat itu adalah kumpulan manusia yang hidup bersama di suatu tempat dengan aturan dan cara tertentu. Ciri-ciri masyarakat. Yang pertama, hidup secara berkelompok, melakukan kebudayaan, terdapat interaksi antara anggota, mengalami perubahan, adanya pemimpin dan memiliki stratifikasi sosial. Apa itu demografi? Demografi adalah kajian tentang ciri-ciri perkembangan penduduk dari segi saiz, kepadatan, taburan dan kelahiran. Sejahtera semua, nama saya Pranesh Anayaki Chandran, nombor atas IUP 21F 1034. Hari ini saya akan terangkan cabaran-cabaran masyarakat dan demografi mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Cabaran yang pertama, cabaran ekonomi memberi impak kepada etika dan peradaban manusia. Dalam perspektif Maslow dan Kohlberg, pemikiran etika tinggi berlaku apabila seseorang individu itu ada kepentingan-kepentingan peribadi dan pihak lain. Tindakan dan keputusan etika yang dibuat adalah atas kesedaran diri yang tinggi. Jika dilihat dari perspektif kedua-dua tokoh barat ini, etika dan peradaban berkadar terus dengan ekonomi, iaitu apabila individu telah dapat memenuhi keperluan dasarnya, asas keselamatan, esteem diri, malah mencapai tahap kesempurnaan diri. Cabaran yang kedua, cabaran sosial terhadap pembinaan etika dan peradaban. Apabila membincangkan aspek etika dan peradaban dalam konteks pembangunan sosial, aspek agama tidak boleh dikesampingkan dalam perspektif perkembangan tamadun. Manusia yang mempunyai kepercayaan beragama memberi sumbangan yang besar terhadap tamadun manusia. Yang seterusnya, ajaran dan nilai-nilai Islam boleh diringkaskan kepada prinsip umum yang mengamalkan segala kebaikan dan mencegah dari melakukan kejahatan. Cabaran yang ketiga, cabaran globalisasi. Globalisasi boleh memberi impak positif dan negatif dalam pelbagai aspek kehidupan, termasuklah etika dan peradaban manusia. Ramai membahasakan isu-isu berkaitan impak globalisasi kepada manusia sejagat Luqman Muhammad Yusof dan Nur Azizan yang pada masa 2000. Impaknya boleh datang dalam pelbagai bentuk yang ketara dan tidak ketara. Bagaimanapun, dalam konteks etika dan peradaban, khususnya pada zaman revolusi industri 4.0, kesannya sangat besar akibat daripada penggunaan total teknologi maklumat yang merentasi berbagai bidang. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang faktor demografi kepada masyarakat. Yang pertama, sistem kepercayaan kepada masyarakat. Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum yang mempunyai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, salah faham boleh berlaku dalam pelbagai aspek sehingga menyebabkan penghinaan terhadap agama lain terjadi. Ini menunjukkan mereka saling tidak menghormati antara satu sama lain. Akhir sekali, setiap individu perlu menerapkan nilai etika dalam diri masing-masing supaya dapat menghormati orang lain. Kedua ialah bahasa serumpun. Kemunculan bahasa serumpun dan sistem tulisan merupakan peringkat awal dalam komunikasi. Ia dapat melahirkan masyarakat yang mampu berinteraksi antara satu sama lain dengan perkataan yang sesuai dan mudah dipahami oleh seseorang individu. Akhir sekali,
bahasa Melayu dijadikan bahasa perantara kepada kaum yang berada di Malaysia. Ketiga, kewujudan sistem perundangan yang teratur dan sistem nilai serta moral. Undang-undang adalah sangat penting untuk memastikan rakyat hidup aman, damai serta harmoni. Ini juga dapat membentuk akhlak seseorang dan menjadikannya individu yang bertamadun serta berperilaku yang baik. Akhir sekali, ia dapat menghalang seseorang daripada bertindak di luar kawalan seperti merompak dan membunuh. Hai and Assalamualaikum. Nama saya Faraliana binti Azira. Nombor matrik saya ialah 17 DUP 21F1005. Sekarang saya akan terangkan tentang kesan masyarakat dan demografi yang mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Sekarang saya akan terangkan tentang kesan masyarakat dan demografi yang mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Yang pertama ialah masyarakat lebih bertamadun. Tamadun berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu mudun, madain dan madana yang bererti permukaan bandar atau masyarakat yang mempunyai kemajuan dari segi lahiriah dan rohaniah. Perkataan tamadun dapat diertikan kepada keadaan hidup bermasyarakat yang bertambah maju. Kesan masyarakat dan demografi yang mempengaruhi etika dan peradaban di Malaysia. Yang kedua ialah hubungan masyarakat yang mengamalkan sikap hormat menghormati. Maksud hormat membawa maksud kepada pandangan yang lebih tinggi terhadap seseorang dengan memberikan layanan yang penuh sopan dan berhemah kepadanya. Masyarakat perlulah memupuk sikap hormat menghormati antara satu sama lain. Kenapa? Hal ini kerana dengan memupuk semangat hormat menghormati antara satu sama lain, kita juga akan dipandang tinggi dan dihormati oleh orang lain. Malahan, dengan mengamalkan sikap hormat menghormati ini juga, kita juga dapat mengelakkan berlakunya pergaduhan antara satu sama lain. Sikap hormat menghormati sebenarnya perlulah dipraktikkan atau diterapkan sejak kecil lagi agar sikap hormat menghormati terus segar dan dapat diamalkan sehingga sekarang. Oleh itu, ibu bapa perlulah memainkan peranan dengan mengamalkan sikap hormat menghormati kepada anak-anak sejak kecil lagi. Sikap hormat menghormati bukan sahaja perlu diamalkan oleh golongan tua, tetapi perlulah diamalkan oleh semua lapisan masyarakat bagi mengekalkan keharmonian dalam negara. Contohnya, golongan muda menundukkan badan apabila berjalan di hadapan golongan orang yang lebih tua. Oleh itu, semua pihak perlulah memainkan peranan dengan mengamalkan sikap hormat menghormati tanpa mengira kaum, bangsa dan agama. Kesan yang ketiga ialah membawa pendekatan ke arah keharmonian dan kedamaian. Usaha mengekalkan keharmonian negara yang memiliki masyarakat berbilang kaum dapat dilihat bukan satu karya mudah dan boleh dipandang. Semua lapisan masyarakat, tidak kira di peringkat kecil, perlu memainkan peranan masing-masing dalam menjaga keharmonian negara. Generasi muda mestilah dimaklumkan dengan kepentingan perpaduan sosial dan perdamaian kerana mereka adalah tongkat utama kejayaan dalam pembangunan negara. Oleh sebab pelajar adalah pemimpin pada masa hadapan, penting untuk menjalinkan hubungan rapat meskipun berbeza bangsa, budaya dan agama. Sekian, terima kasih. Baiklah, akhirnya sekali, apa yang kami dapat pelajari melalui tajuk pada hari ini yang pertama adalah masyarakat sekarang mengamalkan pelbagai adat Islam yang diajar oleh populasi masyarakat terdahulu. Secara tidak langsung, ekonomi negara akan lebih kukuh dengan perpaduan kaum. Bukan itu sahaja, malah perpaduan kaum ini juga mampu meningkatkan imej negara di mata dunia. Dengan itu, saya sudahi akhir video kalam ini dengan wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.